Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma alhimna ma rasyada umurina wa a'izna min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang pertama sekali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita dapat lagi bertemu di alam maya ini bagi meneruskan mengulang kaji pelajaran akhlak tahun 5 insya-Allah. Jadi apa khabar semua? Saya doakan semua murid SRA Sungai Serdang dan sesiapa sahaja yang melihat video ini dalam keadaan sihat walafiat di samping keluarga yang tercinta insya-Allah. Jadi insya-Allah hari ini kita akan meneruskan lagi pembelajaran akhlak tahun 5 bagi pelajaran yang keempat, iaitu sifat mahmudah. Di dalam akhlak tahun 5 kita sebelum ini kita dah belajar 3 sifat mahmudah. Kesemuanya ada 4 sifat. Ingat balik sifat mahmudah yang pertama kita dah belajar sifat zuhud. Yang kedua sabar, ketiga syukur, dan keempat insya-Allah hari ini kita akan masuk sifat ikhlas. Ikhlas. Apa itu ikhlas? Jadi di dalam tajuk sifat mahmudah yang keempat, ikhlas, murid-murid kena tahu 5 tajuk kecil di dalam tajuk ini. Yang pertama, apa itu pengertian ikhlas. Yang kedua, di dalam Al-Quran daripada surah apa tentang ikhlas, dalil Al-Quran tentang ikhlas. Yang ketiga, ciri-ciri ikhlas. Keempat, fadilat ikhlas. Dan kelima, akibat tidak ikhlas. Jadi murid-murid tahun 5 boleh buka buku teks akhlak muka surat 31 insya-Allah. Semua boleh lihat muka surat 31. Sebelum itu kita tengok ada perbualan di antara seorang ustaz dengan seorang murid, yang mana ustaz itu berkata, "Faiz, kamu hendaklah sentiasa ikhlas dalam amalan." "Baiklah Ustaz, apakah pengertian ikhlas itu?" Ustaz menjawab, "Ikhlas ialah melakukan sesuatu amalan semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala." Faiz, "Oh begitu. Adakah Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita ikhlas dalam beramal?" "Ya Faiz, Allah Subhanahu wa taala suka orang yang beramal dengan ikhlas." "Terima kasih Ustaz. Saya akan mematuhi nasihat Ustaz." Itu antara perbualan di antara seorang ustaz dan seorang murid. Jadi kita terus kepada tajuk kecil yang pertama di dalam tajuk ikhlas, ialah apakah pengertian ikhlas, apa makna ikhlas itu. Boleh tengok buku teks muka surat 32. Pengertian ikhlas ialah melakukan sesuatu amalan semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Lagi sekali, pengertian ikhlas ialah melakukan sesuatu amalan semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas ialah melakukan sesuatu amalan semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala. Kerana Allah aja. Apa yang kita lakukan daripada bangun tidur sehinggalah tidur kembali, semuanya kita kena niatkan dalam hati. Apa yang kita lakukan semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala, itulah ikhlas. Seterusnya tajuk yang kedua, dalil ikhlas, daripada surah Al-Bayyinah ayat yang kelima, muka surat 32, buku teks akhlak tahun 5. Daripada surah Al-Bayyinah ayat 5, Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin," ila akhir ayat. Shadaqallahul azim. Maksudnya, padahal mereka tidak diperintahkan melainkan supaya menyembah Allah Subhanahu wa taala dengan mengikhlaskan ibadat kepadanya.
lagi tetap teguh di atas tauhid, ya. Maksudnya padahal mereka tidak diperintahkan melainkan supaya menyembah Allah Subhanahu wa taala dengan mengikhlaskan ibadah kepadanya, lagi tetap teguh di atas tauhid. Nah, itulah sesiapa yang melakukan sesuatu perkara itu ikhlas semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala, ya, insya-Allah Allah akan beri ganjaran pahala kepadanya. Kita terus masuk tajuk kecil yang ketiga, muka surat 33, iaitu ciri-ciri ikhlas. Di dalam buku teks terdapat 6 ciri-ciri ikhlas. Yang pertama, melakukan sesuatu semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala, ya. Kerana Allah, bukannya kerana ibu bapa, kerana guru dan sebagainya, ya. Semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala. Kalau solat fardu 5 waktu tu, kita yang nak sendiri melakukannya kerana Allah Subhanahu wa taala, bukannya kerana ayah suruh, mak suruh, ya, dan sebagainya. Semata-mata hanya kerana Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ciri ikhlas ialah tidak mengharapkan balasan, ya. Kita melakukan suatu perkara itu hanya semata-mata nak mendapatkan pahala daripada Allah Subhanahu wa taala, bukannya kerana duit, harta ataupun pujian dan sebagainya. Ciri ketiga, tidak menunjuk-nunjuk, ya. Melakukan suatu ibadat contohnya bukannya kerana kawan, bukan kerana kekasih, ya. Melakukan suatu perkara itu, sesuatu kebaikan itu kerana Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, tidak menceritakan kepada orang lain. Kita dah melakukan kebaikan tu, contohnya sedekah, derma. Bila kita dah lakukan kebaikan tu kerana Allah, tak payah dah nak cerita dekat orang lain yang mana tadi aku ada bersedekah, menolong orang contohnya. Tak payah cerita dah. Kita kalau melakukan kebaikan tu kerana Allah SWT, diam-diam je. Itulah ikhlas. Yang kelima, tidak mengungkit-ungkit. Tidak mungkit-mungkit. Contohnya, kita dah melakukan kebaikan, kemudian kita ada orang tu memberi balasan terhadap kebaikan kita. Contohnya tidak setimpal dengan kebaikan yang kita lakukan. Kita pun mengungkit-ungkit. Contohnya, apa ni yang kamu beri ni tidak setimpal dengan apa yang aku tolong kamu. Tak payah mungkit. Kita terima je apa yang orang beri, contohnya. Tidak mungkit-mungkit. Ciri ikhlas yang keenam, semata-mata mengharap rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita ikhlas melakukan suatu perkara kerana Allah ni, kerana untuk mendapatkan kebaikan daripada Allah. Mudah-mudahan kita dimurahkan rezeki, setiap amalan yang kita lakukan diterima Allah Subhanahu wa taala, memperoleh keluarga yang bahagia. Itulah antara kebaikan yang kita harapkan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita terus masuk tajuk kecil yang keempat, iaitu fadilat ikhlas. Apa kebaikan ataupun kesan apabila kita ikhlas melakukan sesuatu perkara semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala. Boleh lihat buku teks muka surat 33, terdapat 6 fadilat. Yang pertama, dikasihi Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah dan Rasul Nabi Muhammad sayang, cinta kepada orang yang ikhlas. Yang kedua, ibadahnya diterima Allah Subhanahu wa taala. Kita melakukan suatu ibadat tu, contohnya solat, sedekah, zikir, puasa dan sebagainya, semata kerana Allah taala, Allah akan terima ibadah kita. Fadilah yang ketiga, mendapat ganjaran pahala. Ini memang tak boleh dinafikan. Apabila kita melakukan sesuatu kebaikan, insya-Allah Allah akan balas kita, beri kita pahala kepada kita. Insya-Allah dengan pahala itu kita akan masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Fadilah yang keempat, jiwa tenang dan tenteram. Bila kita ikhlas melakukan satu perkara semata-mata kerana Allah, Allah akan beri kita ketenangan. Ketenangan dalam hati dan jiwa kita ni, tenang je, ya. Yang kelima, amal kebajikannya lebih sempurna. Amal kebajikannya lebih sempurna. Allah permudahkan segala
segala urusan kita, segala tingkah laku kita, bila kita ikhlas melakukan satu perkara kerana Allah sahaja, ya, insya-Allah Allah akan mudahkan urusan kita. Allah akan beri kita sentiasa kebaikan dalam hidup. Dan fadilah yang keenam, dihormati masyarakat. Masyarakat pun suka terhadap orang yang ikhlas apabila melakukan sesuatu perkara semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala, tidak mengharapkan balasan dan sebagainya. Seterusnya tajuk kecil yang kelima, akibat tidak ikhlas dalam melakukan satu perkara. Melakukan satu perkara bukan kerana Allah, kerana orang lain, kerana makhluk, ya, ada 6 akibat dalam buku teks muka surat 34. Akibat yang pertama, dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Allah tak suka, Allah marah terhadap orang yang melakukan sesuatu perkara bukan kerana Allah. Allah murka. Yang kedua, ibadahnya sia-sia je, ya. Melakukan suatu perkara bukan kerana Allah, ibadahnya sia-sia, ya, tidak diterima oleh Allah. Yang ketiga, berdosa. Kalau tadi fadilat, bila kita ikhlas kita akan dapat pahala, bila kita tidak ikhlas kita akan dapat dosa. Yang keempat, amal kebajikannya tidak sempurna. Allah tidak akan mudahkan urusan kita bila kita tidak ikhlas, melakukan sesuatu perkara semata-mata kerana Allah Ta'ala. Kalau fadilat tadi, amal kebajikannya lebih sempurna sekiranya ikhlas. Tetapi jika tidak ikhlas, amal kebajikannya tidak sempurna. Akibat tidak ikhlas yang kelima, jiwa resah gelisah. Rasa tidak tenang je bila kita melakukan satu perkara ni bukan kerana Allah, kerana perempuan contohnya. Dan yang keenam, dibenci masyarakat. Ibu bapa, guru, kawan-kawan tak suka terhadap orang yang melakukan satu perkara tidak ikhlas, bukan kerana Allah. Itu antara ciri 5 tajuk kecil dalam pelajaran ikhlas, sifat mahmudah yang keempat. Jadi murid-murid kena tahu yang mana setiap amalan yang dilakukan dengan ikhlas akan mendapat ganjaran pahala. Ustaz ulang, setiap amalan yang dilakukan dengan ikhlas, yang dilakukannya semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala, sebelum kita melakukannya kita niat, aku buat ni kerana Allah Taala, insya-Allah Allah akan beri ganjaran kepadanya pahala. Jadi kita sebagai hamba Allah, hidup di dunia yang sementara ini mesti melakukan ibadah dengan hati yang ikhlas, melakukan ibadah dengan semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Jadi setakat ini saja video untuk pelajaran tajuk sifat mahmudah yang keempat, iaitu ikhlas. Ustaz akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejahtera bahagia pula kesal